What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua watak-watak yang hampir membunuh Luffy dalam siri One Piece ini. Tidak dapat dinafikan lagi walaupun Luffy sentiasa berjaya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, namun ada beberapa watak yang mampu membuatkan Luffy berada di ambang maut dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Dan inilah senarai watak-watak yang hampir membunuh Monkey D. Luffy. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Nomor 1, bagi The Genius Jester. Yonko yang baru ini merupakan watak yang sering kali mempunyai nasib yang baik, sehinggakan pertabalannya sebagai seorang Yonko juga merupakan satu salah faham daripada pihak Marine apabila melihat poster Cross Guild yang telah disebarkan, menyebabkan satu dunia menganggap bahawa bagilah pencetus dan juga ketua yang memimpin organisasi baru yang sangat berbahaya ini. Dan banyak lagi lah keadaan yang menunjukkan bahawa bagi berjaya untuk survive sehingga ke hari ini adalah disebabkan oleh nasibnya yang sentiasa baik. Akan tetapi tidak boleh kita lupakan bahawa watak badut berhidung merah inilah sebenarnya musuh pertama Luffy dalam pertualangannya yang hampir-hampir memenggal kepala Luffy dalam chapter yang ke-99 manga One Piece semasa di lockdown. Luffy pada saat ini langsung tidak mampu untuk melakukan apa-apa dan bahkan Sanji dan Zoro sekalipun tidak mampu untuk menyelamatkan kapten mereka itu, sehingga kan Luffy sendiri sambil tersenyum telah berkata bahawa inilah pengakhiran bagi dirinya. Namun tiba-tiba sebuah panahan kilat telah memancar dari kepulan awan mendung tepat ke arah bagi yang pada saat itu sedang menghayunkan pedangnya, dan hanya tinggal beberapa cm sahaja lagi dari leher Monkey D. Luffy, menyebabkan Luffy telah terselamat daripada dipancung oleh bagi. Nombor 2, Sir Crocodile. Crocodile pula merupakan watak yang hampir membunuh Luffy dalam manga pada chapter yang ke-178 apabila dia telah berjaya untuk menikam dada Luffy dengan cangkuk yang terdapat pada kanannya, menyebabkan Luffy mengalami kecederaan yang sangat parah. Kemudiannya dalam chapter yang ke-179 pula, dalam keadaan Luffy yang sudah tidak berdaya lagi, Crocodile telah mencampak Luffy ke dalam kawah pasir jerlus yang dihasilkan olehnya dengan kemampuan teknik Desert Girasolnya, menyebabkan Luffy kian tenggelam di dalam pasir jerlus tersebut dan hampir-hampir mati terkambus dek pasir jerlus tersebut. Namun mujurlah Miss All Sunday yakni Nico Robin telah menyelamatkan Luffy dan mengangkat Luffy keluar dari pasir jerlus tersebut dengan kemampuan buah iblis Hana Hana Nomi miliknya itu, kerana Robin curious dengan nama D yang dibawa oleh Monkey D. Luffy. Nombor 3, Magellan. Di dalam Summit War Saga Impel Down Arc, kita dapat melihat pertembungan antara former Chief Warden Impel Down ini dengan Monkey D. Luffy apabila dia cuba untuk menghentikan Luffy dan bertanya kepada Luffy apakah tujuan Luffy mencerobohi Impel Down. Luffy enggan menjawab persoalan daripada Magellan itu sekalipun dirinya terbunuh, menyebabkan akhirnya telah tercetuslah satu pertarungan antara mereka berdua, dan dengan kemampuan buah iblis Paramisia Doku Doku Nomi miliknya itu, dia telah pun menyerang Luffy sebanyak beberapa kali dengan serangan beracunnya itu. Akhirnya setelah diserang dengan teknik Hydra-nya, salah satu daripada naga beracun itu telah menelan Luffy yang cuba untuk menyerangnya dengan gear second milik Luffy, menyebabkan Luffy akhirnya tumbang dek kerana telah banyak kali menerima serangan beracun daripada Magellan. Mujurlah Bon Clay aka Mr. Two telah menyelamatkan Luffy dan membawanya menuju ke tempat Ivankov, dan akhirnya Ivankov lah yang telah menyelamatkan Luffy daripada racun membunuh itu dengan berkat kemampuan buah iblisnya. Nombor 4, Akainu. Dalam chapter yang ke-573 pada penghujung chapter tersebut, kita dapat tengok yang Akainu telah pun hadir betul-betul di hadapan Luffy yang telah pun terjatuh dan cuba untuk mengutip Viver Card Ace yang berada di atas lantai Marineford itu. Tiba-tiba Akainu telah muncul di hadapan Luffy untuk menamatkan riwayat hidup Luffy. Akan tetapi serangan daripada Akainu ini telah pun dibatalkan oleh Ace yang telah menggunakan badannya sendiri untuk menjadi pelindung shield bagi Monkey D. Luffy, sekaligus merupakan penamat bagi pengembaraan Fire Fist Ace dalam dunia One Piece ini, kerana serangan yang telah menembusi dada Ace itu akhirnya telah membunuh anak kepada Pirate King itu. Nombor 5, Arlong.
Arlong hampir-hampir untuk membunuh Luffy apabila kaki Luffy tersangkut pada lantai yang terdapat di Arlong dalam chapter yang ke-83. Arlong telah pun mengangkat lantai tersebut dan mencampakkannya ke dalam kolam yang terdapat di tempat tersebut bersama-sama dengan Luffy dan memandangkan Luffy sememangnya lemah dan tidak mampu berenang di dalam air dek kerana buah iblis yang telah dimakannya telah menyebabkan Luffy kelemasan dan hampir-hampir mati lemas. Namun demikian, disebabkan kemampuan buah iblis yang memberikan Luffy keupayaan seperti getah jugalah yang telah menyelamatkan nyawanya apabila akhirnya Genzo mampu untuk menarik kepalanya keluar dari kolam tersebut dan Nojika pula menekan dada Luffy untuk mengeluarkan air yang telah ditelan oleh Luffy dan Sanji yang memecahkan batu yang membelenggu kaki Luffy menyebabkan Luffy akhirnya telah terselamat. Nombor 6, Higuma Mountain Bandit. Kalau bagi tadi merupakan musuh pertama Luffy yang ingin membunuh Luffy sepanjang pelayarannya, si Higuma ni pula merupakan watak paling awal yang cuba untuk membunuh Luffy, which is sejak daripada chapter yang pertama lagi, pada usia Luffy yang masih lagi seorang kanak-kanak. Yang mana Higuma ini telah pun melemparkan Luffy ke dalam laut dan menyebabkan Luffy yang telah pun memakan Devil Fruit tidak mampu untuk berenang dan hampir-hampir dibunuh oleh Sea King. Shanks kemudiannya telah hadir dengan pantasnya dan menyelamatkan Luffy daripada serangan Sea King tersebut sekalipun terpaksa mengorbankan tangan kiri Shanks itu sendiri. Nombor 7, Doc Q. Doc Q pula telah hampir-hampir untuk membunuh Luffy dalam chapter yang ke-223 apabila watak ini telah pun menawarkan kepada Luffy beberapa biji apple yang telah dibawa oleh Doc Q di dalam sebuah bakul. Luffy kemudiannya tanpa berfikir panjang telah mengambil sebiji apple lalu memakan buah tersebut. Kemudian tiba-tiba satu letupan telah pun berlaku dan ternyata punca letupan tersebut adalah disebabkan oleh buah apple daripada Doc Q tersebut. Nami dan Zoro yang turut bersama dengan Luffy pada saat itu telah pun menjadi cemas dan bertanyakan kepada Doc Q mainan apa yang dilakukan olehnya ini. Doc Q kemudiannya sambil terbatuk-batuk kemudian mengatakan kepada Zoro supaya bertenang kerana buah yang diambil oleh Luffy itu adalah buah yang sebenar dan sekiranya Luffy telah mengambil buah yang salah maka Luffy akan terus terbunuh apabila menggigit buah tersebut. Doc Q sendiri kemudiannya telah mengakui bahawa Luffy merupakan seorang yang benar-benar bertuah. Memang tak dapat dinafikan pada saat ini Luffy hampir-hampir dibunuh oleh Doc Q kerana mereka langsung tidak dapat membezakan yang mana satu buah yang sebenar dan yang mana satu buah yang ada bom. Namun Luffy bernasib baik kerana memilih buah yang betul. Kalau tidak, nescaya tamatlah cerita One Piece ini pada saat itu. Nombor 8, Aokiji Kuzan. Dalam chapter yang ke-321 dalam arc Long Land, Aokiji Kuzan sememangnya sudah mempunyai peluang yang sangat besar untuk membunuh Luffy apabila dia telah pun berjaya untuk membekukan Luffy dengan teknik Ice Time-nya apabila dia memeluk Luffy yang cuba untuk menyerangnya dan pada saat itu Zoro dan Sanji juga tiada bersama-sama dengan Luffy. Maknanya memang tiada halangan langsung untuk Aokiji membunuh Luffy. Akan tetapi Aokiji sendiri telah memilih untuk membiarkan Luffy terus hidup dek kerana Aokiji menganggap bahawa dirinya telah pun terhutang budi dengan Luffy yang telah pun membantu pihak Marine dengan menumpaskan krokodil dan juga disebabkan oleh mesej yang telah diberitahu oleh Smoker kepada Aokiji Kuzan itu sendiri. Dan Kuzan terus berlalu pergi meninggalkan Luffy yang telah dibekukan di pulau tersebut. Nombor 9, Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo merupakan antara salah satu daripada lawan terhebat yang pernah dihadapi oleh Luffy sehingga Luffy terpaksa menggunakan Gear 4-nya buat kali pertama untuk menumpaskan watak Doffy ini. Dalam chapter yang ke-786 apabila Luffy telah kehabisan stamina kerana menggunakan haki yang berlebihan dalam mod Gear 4-nya dan memerlukan masa selama 10 minit untuk recover, Do Flamingo telah pun maju ke arah Luffy untuk menamatkan riwayat hidup Luffy. Namun gladiator yang berada di sana telah pun mempertahankan Luffy daripada diserang oleh Do Flamingo. Nombor 10, Jesus Burgess. Jesus Burgess telah cuba untuk membunuh Luffy dalam chapter yang sama dengan Do Flamingo yang cuba untuk membunuh Luffy tadi, iaitu chapter yang ke-786. Burgess yang turut perasan dengan keadaan Luffy yang sudah kehabisan stamina itu telah menggunakan kesempatan yang ada untuk mendapatkan buah iblis milik Luffy yang dipercayai merupakan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Pada saat pisau yang digunakan oleh Burgess hampir-hampir untuk menikam Luffy, tiba-tiba pemilik kepada Mera no Mi yang baharu yakni Sabo telah pun hadir dan terus menendang Burgess menyebabkan Burgess telah melayang ke belakang sekaligus menyelamatkan nyawa Luffy. Nombor 11, Poison Fish. Poison Fish ini pula hampir-hampir membunuh Luffy apabila Luffy dengan tamaknya telah memakan ikan ini tanpa berfikir panjang menyebabkan Luffy telah diracuni. Even Chopper sendiri mengatakan bahawa Luffy akan mati. Namun mujurlah badan Luffy sememangnya mempunyai daya tahan terhadap racun yang tinggi memandangkan sebelum ini dia pernah berhadapan dengan racun milik Magellan yang sangat berbahaya. Maka tubuh badan Luffy mampu untuk bertahan sehinggalah akhirnya Poison Pink Reiju telah pun membantu untuk menyedot keluar racun yang terdapat dalam badan Luffy. Menurut Vinsmoke Reiju, racun yang dimakan oleh Luffy itu mampu untuk membunuh seorang giant dengan serta-merta apabila dimakan. Nasib baiklah Luffy pernah kena racun dengan Magellan sebelum ni. Kalau tak, memang menyasar. Nombor 12,
Kaido. Kaido telah pun hampir-hampir berjaya membunuh Luffy dalam chapter yang ke-1042 apabila salah seorang daripada agen CP0 telah pun mengganggu Luffy menyebabkan serangan Thunder Roaring Supreme milik Kaido telah menghinggap ke badan Luffy secara direct. Hal ini kemudiannya menyebabkan Luffy telah pun mati buat seketika sehingga kan Momonosuke yang mempunyai kemampuan The Voice of All sendiri mengatakan bahawa dia tidak lagi dapat mendengar suara Luffy, menandakan bahawa Luffy is gone for sure. Namun kemudiannya satu perkara yang telah mengejutkan dan menggegak gumpitakan keseluruhan komuniti One Piece telah berlaku apabila jantung Luffy kemudiannya telah kembali berdenyut dengan bunyi yang sangat pelik dan Zunisha sendiri telah mengesahkan bahawa Joy Boy is back. Inilah saat di mana buah iblis Luffy telah menyelamatkan nyawanya dengan kebangkitan Gear 5-nya itu. Nombor 3, Uta. Untuk part Uta ni, walaupun ianya sebenarnya adalah non-canon, aku tetap masukkan juga sebabnya scene di mana Uta hampir-hampir menikam jasad Luffy yang terbujur kaku itu sangat-sangatlah epic apabila Akagamino Shang secara tiba-tiba telah datang menggenggam tangan Uta untuk menghentikan tindakan Uta itu untuk membunuh Luffy. Memang gempak habislah guys. The whole Akagami crew telah muncul entah dari mana untuk menyelamatkan Uta daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh Uta dalam movie Red tersebut. Part ni aku ambil sebab dia gila-gila punya epic kan. Satu panggung gila guys. Bersorak-sorai. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Teruskan menyokong YouTube channel Kimis Coverto untuk masa yang akan datang. InsyaAllah. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi